mulakan dengan membuat rakaman seperti biasa dan kita mutekan dulu mikrofon rakan-rakan kita yang ada dalam kelas sekarang supaya tidak ada gangguan daripada bunyi-bunyi luaran ya untuk perbincangan kita. Walau macam mana pun kalau ada soalan yang tuan-tuan dan puan-puan ingin kemukakan, boleh unmute-kan saja mikrofon dan boleh bertanya ya dalam masa kita ada lebih kurang setengah jam hingga 7:45 pagi ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma amtah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي بعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang boleh mengikuti sesi pagi kita ni 7 suku ya, kerana ramai di antara rakan-rakan kita yang lain tu tidak berkesempatan ya disebabkan tugasan-tugasan lain, ada yang pergi ke tempat bekerja dan terpaksa memandu. Jadi masa tu mungkin mereka kata tidak ya bersesuaian ya. Walau macam mana pun diharapkan mereka akan mengikuti rakaman-rakaman untuk terus ya bersama dalam usaha memahami ayat-ayat Quran ya. Okey, saya terus kongsikan perbincangan kita semalam dengan sharing screen dulu. Okey, so di paparan screen ialah catatan yang kita simpan dengan screenshot ya, iaitu mengupahkan 3 kalimah bima kanu yakzibun. Kita telah pun membincangkan pertama sekali komponen ya, komponen kalimat. 3 kalimat tu kita panggil kalimat plural lah ya, dan kita telah pun memecah menyenaraikan ya komponen-komponen bima ni. Kita komponen dia apa? 2 kalimah, bi dengan ma, kemudian kanu adalah kana dengan wa alif ziyadah ya. Lepas tu yang ujung sekali yakzibuna tu adalah gabungan 2 komponen, iaitu yakzibu dengan waw nun ya. Kemudian kita membuat penerangan kalimat ya, penerangan kalimat sekalilah 3 tu kita telah menerangkannya dalam membentuk penerangan dalam bentuk ayat ya. Iaitu pertama, bima tu kita sudah terangkan di sini. Bima tu adalah gabungan bi dengan ma dalam pertalian jar wa majrur. Bermakna ma ni adalah isim yang majrur ya, walaupun dia tidak mengambil baris kasrah ya. Kasrah bukannya majrur ya, tuan-tuan kena ingat ya. Kasrah bukannya majrur. Kasrah hanya tanda saja ya kepada isim yang majrur ya. Kadang-kadang terdapat juga kalimah tu tidak ada kasrah pun, tapi dia tetap
mengambil status yang majrur. Kemudian kalimah kedua kanu tu ya telah diterangkan, kanu ialah fi'il madhi naqis, ya, fi'il madhi naqis. Naqis maknanya tidak sempurna, ya. Lepas tu akhir sekali ialah waw al-ziyadah ni apa dia, ya. So kanu dia ada fi'il madhi naqis kana ni, yang ni. Lepas tu ada waw al-ziyadah tu ialah isim, ya, isim kana. Kita kata waw al-ziyadah ni adalah isim kepada kana ni, isim kana. So bila isim kana, dia mesti mengambil i'rab yang marfu'. Dia tak ada i'rab lain, ya. Dia tak ada i'rab majrur, dia tak ada i'rab mansub. Dia hanya i'rab marfu'. Nah, itulah peraturan apabila ada ayat kana, ya. So isim dia mestilah marfu'. Ya, lepas tu akhir sekali yakzibuna ni, kalimah yakzibuna ni ialah dia adalah dalam bentuk ayat, ya, dalam bentuk ayat, satu perkataan dalam bentuk fi'il mudhari', tetapi dia juga sudah menjadi satu ayat. Satu ayat kita panggilkan dia jumlah, ya, ayat dalam bahasa Arab jumlah. Ayat apa ni? Ialah ayat khobar kana, ya. Kita panggil dia ayat khobar kana ataupun jumlah khobar kana, ya. Sebab kana tadi dia ada isim, ya, isim kana iaitu waw al-ziyadah. Kemudian dia juga ada khobar dia. Khobar tu apa dia? Khobar ialah cerita kepada isim kana tadi. Apa halnya isim kana tu dalam ayat tu, ya. So isim kana dia ialah yakzibuna. Apa khabar kana ialah yakzibuna. Wa li ziyadah isim kana, yakzibuna adalah khabar dia. So, sebuah khabar boleh mengambil bentuk ayat, ya. Khabar tidak semestinya satu kalimah, ya. Dia boleh mengambil dalam bentuk ayat, ya. Kadang-kadang dia boleh mengambil bentuk seperti ayat. Seperti ayat maknanya apa? Dia bukan ayat yang lengkap, ya, tetapi seolah-olah menyerupai ayat pun boleh juga, ya. Dalam konteks ni dia mengambil bentuk apa? Ayat, iaitu jumlah. Ya, kenapa yakzibu ni kita katakan dia jumlah? Sebab dia sudah menjadi satu ayat yang lengkap kerana ada fa'il dia, ada perbuatan dia dan ada masanya, ya, iaitu mereka semua, ya, mereka semua tu maknanya ramai sentiasa mendustakan. Itu sudah ayat yang lengkap lah, sebab tu dipanggilkan jumlah, ya. Dan kerana dia juga berfungsi sebagai khobar kana, jadi kita panggil dia jumlah khobar kana. Dan jumlah khobar kana tu sebenarnya dari jenisnya dia adalah fi'il ataupun fi'lun mudhari' yang marfu', ya. Dia adalah fi'il mudhari', yang maknanya fi'il mudhari' yang marfu' tu juga berperanan sebagai jumlah khabar kana. Ya. So macam mana kita tahu marfu'? Dia ada tanda dia, ya. Setiap i'rab tu dia akan ada tanda dia, iaitu ba ni berbaris hadapan, kemudian diikuti dengan komponen waw nun. Itulah dua tanda, ya, nak menunjukkan i'rabnya yang marfu'. Ya. Jadi dan fi'il mudhari' macam mana mengenalnya? Dia ada apa? Fa'il dia di hadapan, iaitu ya, salah satu daripada 4 huruf mudhari'ah dipanggil, ya. Hamzah qata', nun, ta dengan ya. Kalau jumpa di awalan hamzah qata', nun, ta, ya, dan dia mengambil bentuk acuan ini, itulah cara kita mengenal dia adalah
fi'il mudhari', ya. Dan waw nun tu menunjukkan fi'il mudhari' itu dengan fa'ilnya yang jamak lah, ya, jamak dari segi fa'il dia jamak yang ditandakan oleh ya dengan waw nun tu dia punya fa'il dia, ya. Yang jamak itu penerangan kepada komponen dan penerangan, dan sekarang ni kita akan membuat pembentukan kalimat tiga ni, ya. Dengan kita buat pembentukan tu kita akan dapati pengenalan kita kepada kalimah tu akan lebih kemas. Lebih kemas, ya. Okay, so kita buat itu di leksi logos. So clearkan drawing ni dulu. Kemudian kita pergi ke leksi logos, ya, dan saya telah pun menyalinnya daripada Word yang kita simpan dalam Word tu, kita boleh salin dia, ya, iaitu 3 kalimat yang sama bima kanu yasibu. Sekarang ni kita nak fokus kepada pembentukan kalimah sahaja, ya. Penerangan komponen tu kita dah buat dalam catatan yang tuan-tuan lihat tadi, ya. Sekarang ni kita nak fokus kepada pembentukan, dan kita ambil satu-satu, ya. Bila kita ambil satu, kita tak sebutlah kalimat, kita pembentukan kalimah bima dulu, yang satu. Kemudian pembentukan kalimah kanu yang kedua, dan pembentukan kalimah yang ketiga ialah yakzibun. Ya. So bermakna dengan habisnya latihan ni, jadi kita sepatutnya akan sudah sangat-sangat mengenal lah, ya, apa dia bima, apa dia kanu dan yakzibun, ya. So pembentukan kalimah tu straightforward, dia adalah harfun dengan isim mausul, jadi dia tidak ada huruf akar, ya. Tidak ada huruf akar. Cuba saya padamkan ni supaya dia tidak mengganggu. Ya. Apa ni, bagi kita ada space sikit saja ni, dia menggunakan small frame. Jadi kita bima ni dia gabungan harfun dengan isim dhamir mabni, dia tidak ada huruf akar, ya. Dia straightforward saja, iaitu bi dengan ma. Yang mana sebelum ni pun kita telah buat, dia maknanya dia dibentuk daripada komponen saja, dia tak ada tiga huruf akar. Dan B dengan ma tu pun kita dah terangkan sebelum ni, ya. Okey, selesai bima, ya. Dan pembentukan kalimah biasanya kita akan berikan makna dia sekali, ya. Makna dia sekali iaitu B dengan ma. B ialah dengan, ma ialah apa, ya. Dengan apa. So kita gunakan leksi logos yang jawi untuk menaip dengan dal, nga, nun, ya. Dengan kopikan dia, bawa ke leksi logos Arabik tadi, masukkan dalam, supaya nanti kita nak menterjemahkan keseluruhan tiga-tiga kalimah tu, jadi kita kena buat dulu satu dulu. Dengan ma ialah apa, ya. Dengan apa, biasa dia isim mausul, kita masukkan yang sekali, ya. Apa ialah alif dengan fa, ya, itulah apa. Dengan apa. Yang ialah ya dengan nga, okey. Ya dengan nga kena Melayu. Sini tak ada ya. So kita pergi ke Jawi, ambil ya dengan nga, apa yang. Dari situlah makna kepada ma. Dan tampal di sini, tutup bracket dia. Ya, itu makna dia. Kita terjemahkan sekali, ya. Pembentukan kalimah, dan mungkin kita masuklah dalam ni, ya, pembentukan kalimah dan terjemahan. Elok selepas pembentukan tu kita terjemahkan sekali. Ta, jim, mim, alif, ha, nun, ya. Ha, nun itu terjemahan. Ha, nun. Ha, nun. Terjemahan. Okey.
So sini kalimah tu masukkan selepas terjemahan. Ya. Okey, pembentukan dan terjemahan kalimah bima. Okey, so kita buat 2 in 1. Ya, pembentukan sekali dengan terjemahan. Selesai. Kanu pula adalah fi'il madhi. Ya, so bila fi'il madhi, tuan-tuan dan puan-puan, dia bermula dengan 3 huruf akar. Yang tidak ada pembentukan daripada 3 huruf akar apa dia? Kalimah harfun, semua kalimah harfun dan semua isim yang mabni. Ya. Isim yang mabni dia tidak ada 3 huruf akar. Nah itu. Kalau dia kalimah selain daripada yang 2 ni, dia mesti dimulakan dengan 3 huruf akar. Jadi kanu ni ialah dia ada 3 huruf akar ni. Ialah kaf, lepas tu waw dan nun. Ya. Yang ni kita panggilkan 3 huruf akar. Masukkan dalam bracket tu untuk menerangkan. Ya. Ha, waw, ro, waw, pa, huruf, alif, kaf, ro, huruf akar. Ya. Jadi kanu adalah huruf akar. Kemudian dia membentuk kata dasar. Ya. Kata dasar apa kita buat? Kita gabungkan huruf akar tu. Kalau ada huruf illah, ya, huruf illah kita tukarkan huruf illah tu. Kalau waw tukar pada alif. Ya, kalau tukar waw tukar pada alif. Apabila nak membentuk kalimah, ya, jadi kita gabungkan dia. Untuk kalimah dia digabungkan, kemudian dibariskan. Ya, kaf tu baris atas, alif tidak boleh berbaris sebab alif mat, nun yang dibariskan atas. Jadi ini dipanggilkan adalah kata dasar. Ya, tuan-tuan dah banyak kali dengar pun, ya, harapkan dah sudah kenal ya sekarang, ya. Dal, alif, sim, ro, kita boleh panggil dia juga kata akar. Ya, kata dasar ataupun kata akar, alif, kaf, ro. Kata akar, ya. Okey. Bila kata dasar dengan kata akar, dia mesti ada makna dia, ya. Ada makna dia. So, macam mana kita nak letakkan makna, kita boleh gunakan sebab dia dah ada bracket ni, ya. Macam huruf akar ni dia tidak ada makna. Jadi kita tidak letakkan makna dia, ya. Jadi yang ni kita lepas huruf akar tu kita colon kan, letakkan makna dia. Apa dia? Kerana dia tidak berfungsi sebagai fi'il madhi kerana dia fi'il madhi naqis. Dia memberi makna adalah. Ya, adalah. Itu makna kerana. Dalam bahasa Inggeris dia was. Ya, was. Kalau singular. Kalau jamak, makna dia were. W-E-R-E. Itu terjemahan kepada apa? Kana adalah was lah sebab dia kana ni singular. Kalau kanu tadi dia jadi were. Ya, adalah ni dalam jamak jadi tapi sini kita kana was lah, ya. So okay, dan apa kita buat untuk dalam nak menjadikan dia kalimah kanu, jadi kana ni kita satu step lagi, iaitu kita tambah dengan waw alif ziyadah ni, ya. Jadi step ketiga ialah okey, ya, sebelum tu, ya, tengok kana ni baru kata dasar, ya. Jadi kata dasar belum lagi kata terbitan. Dia kena letak step ketiga kata terbitan dulu, ya. Dan kata terbitan ni kana ni sebab tadi kita dah kenal dalam penerangan dia adalah fi'il madhi, ya. Jadi fi'il madhi senang je formula dia. Kata dasar sama dengan fi'il madhi. Wazan maklum, wazan satu, ya. Jadi kita copy je sini. Untuk meletakkan step ketiga iaitu kata terbitan.
So sekarang ni kata terbitan. Kaf, alif, ta, ta, ro, ba, ya, ta, nun. Kata terbitan. So sekarang ni kita dah membentuk daripada kata dasar kepada kata terbitan. Dan kata terbitan dia adalah sama dengan kata dasar. Sebab kata terbitan tu dalam bentuk fi'il, madhi, maklum, wazan satu. Ya? Jadi ejaan dia sama, penulisan dia sama. Cuma makna dia berbeza. Ya, makna berbeza kerana dalam fi'il madhi dia ada fa'il dan pelaku, ya. Tetapi dalam konteks ini kerana dia bukannya fi'il madhi, ya. So dia tidak mengambil bentuk terjemahan fi'il madhi dalam kata terbitan ni, tapi dia ya, memberi erti yang sama, ya, iaitu adalah. Okey, adalah kopi dengan maksud sini. So makna kata terbitan dengan kata dasar di dalam konteks kerana adalah sama, ya, sebab dia bukannya fi'il madhi. So kita letak dia adalah saja. Kemudian barulah membentuk kalimah. Setelah kita dapat kata terbitan tu, barulah bentukkan kalimah kanu. Jadi macam manakah terbentuknya kanu tu? Kita ambil kana, ya, tambah dengan alif, waw alif ziyadah tadi, ya, iaitu kita ambil alif ziyadah ni boleh copy saja kat sini. Kalau nak type pun boleh, nak copy pun boleh, dua-dua boleh, ya. Jadi itulah bagaimana berlakunya kalimah kanu. So kita copy dua ni, yang bawa ke depan ni, paste dia, lepas tu buang ke tanda campur ni. Ya, buang ke tanda campur supaya dia bergabung, ya. So tuan-tuan lihat sini apa terjadi. Ya, dia kana bergabung dengan waw alif ziyadah. Jadi dia jadi kana, lepas tu waw alif ziyadah, ya. So apa ni? Waw ni adalah huruf mat. Huruf mat, huruf sebelumnya tidak boleh mengambil baris atas. Jadi bermakna kalimah yang ni tidak wujud. Ya, kanau macam ni tidak wujud. So kita kena tukarkan dia. Iaitu nun ni kita kena tukarkan kepada baris hadapan. Ya, dia dipanggilkan baris itu adalah baris paksaan. Dhammahkan dia. Ya, kalau tidak, tak valid, ya. Kalimah kanau macam ni tak ada, tak valid, tak wujud dalam bahasa Arab. Ya, so kena tukarkan. Ya, kalau kita nak bantukan dengan arrow, iaitu apa? Nun yang berbaris fathah tidak wujud apabila bertemu dengan waw mat. So dia perlu ditukarkan pada nun yang berbaris hadapan. Itu tata cara dia, ya, undang-undang pembentukan kalimah bahasa Arab, ya. So selesailah kanu. Jadi kanu, adakah dia diterjemahkan dalam fi'il madhi? Tidak, sebab dia naqis, ya, dia tak sempurna. Dia hanya adalah, ya, adalah, tapi sekarang ni dalam bentuk jamak, ya. Dalam bentuk tadi adalah dalam bentuk mufrad, ya, kana. So kita masukkan kana, lepas tu adalah masukkan jamak dia, waw alif ziyadah ni ialah isim dia, ya. So isim tu ialah bermakna apa? Isim kana ialah orang yang terlibat dengan adalah tu, iaitu mereka. So masukkanlah mereka sini, mim ra ya dengan kaf. Mereka adalah, itulah makna kanu, ya. Kalau kana tadi adalah saja, ya. Adalah dalam kata dasar dan kata terbitan. Kalau kita nak tambah isim dia boleh, ya, tambahkan dia lah. Dia dalam bentuk mufradah.
Sini dia adalah, tetapi sini kanu mereka adalah. Itulah konsep ya. Kalimah kana ya, special sikit kana ni. Okey, so selesai apa bima sudah selesai, kanu pun sudah selesai. So tinggal satu lagi iaitu yakzibun ya, yakzibun. Dan kita sudah pun memberikan makna dia, bima dah ada makna dengan apa yang lepas tu kanu mereka adalah ya, mereka adalah. Okey, last kali ialah pembentukan kalimah yakzibun. Yakzibun adalah fi'il mudhari' maklum. Kalau fi'il mudhari' dia juga mempunyai 3 huruf akar, bermula dengan 3 huruf akar. Ya, 3 huruf akar dia tuan-tuan boleh lihat di dalam kalimah itu sendiri, iaitu kaf, saya arrow kan, gunakan arrow untuk tuan-tuan nampak ya, iaitu apa dia? Kaf, zal dengan ba. Situlah. Ya dengan waw nun tu ialah komponen tambahan ya. Dia dipanggilkan imbuhan. So dia bukannya huruf akar. Yang original dia ialah huruf akar dia ialah kaf, zal dengan ba. Itulah 3 huruf akar dia. Dan kita masuklah. Bila dah kenal, di sini mulakan dengan 3 huruf akar, kaf, zal dengan ba. Semua huruf akar tuan-tuan dan puan adalah berasing, jangan digabungkan ya. Kalau dia gabung sudah menjadi perkataan, kita panggilkan kata akar. Sekarang ni masih huruf, jadi kita labelkanlah, copy saja yang atas ni. Ya, dia adalah huruf akar, kadzaba. Ya, kemudian kita membina kata dasar dia. Kata dasar sama je formula dia, iaitu gabungkan dia, lepas tu bariskan ya. Jadi yang ni gabungkan, kaf dengan zal tu gabungkan. Kemudian letakkan baris dia. Kaf baris atas, zal baris atas. Nanti tuan-tuan boleh cek sendiri ya, macam mana nak cek dia punya baris dia ya. Adakah dia kazaba ataupun kaziba ataupun kazuba ya, nanti boleh gunakan dalam yang ni ya, Quran tafsir dan perkata ni. Pergi kepada kalimah yakzibu tadi, mana dia? Okey, kita padamkan dulu yang label tu. Clear drawing. Ya, pergi ke ini yakzibun, tekan mouse tu kepada yakzibun ya. So tuan-tuan tengok sini, inilah 3 huruf akar dia, iaitu kaf, zal dengan ba ya. Kaf, asingkan dia, jangan sambung ya. Tengok kalau disambung dia sudah menjadi perkataan, kita panggil dia apa? Kata akar ya. Untuk huruf akar kita asingkan kaf, zal dengan ba. Itu cara kita nak mencari 3 huruf akar daripada Al-Quran, tafsir dan perkata ni. Jadi balik pada tadi, inilah huruf akar. Kadzaba lepas tu menjadi kata dasar. So sekarang ni second step di sini ialah kata dasar. So kita copy lah yang ni ya. Dia adalah kata dasar, masukkan ke sini ya. Makna dia apa? Kadzaba. Macam mana kita nak mencari makna daripada DJ Al-Quran tadi? Kita sudah boleh memberi makna. Tengok sini, apa makna dia? Berdusta ya, berdusta. Itulah makna kepada yakzibuna dalam kalimah ya. Ini adalah terjemahan kepada kalimah. Jadi huruf akar dia, kata dasar mesti berkaitan dengan berdusta ya. Jadi kita berikan dalam bentuk kata dasar, iaitu dalam bentuk kata akar, dan kata dasar mesti dalam bentuk kata kerja ya, iaitu apa? Dusta. Dal, waw, sim,
ta alif. Dusta. Itu bentuk kata kerja. Dusta tu maknanya mendustakan, ya, ataupun berdusta pun boleh juga. Berdusta pun dalam bentuk kata kerja, ya. Dusta pun bentuk kata kerja, ya. Okey. So terjemahan kepada kata dasar sudah siap, dan kita ini adalah kata apa? Kata dasar. Dia kena perlu jadi kata terbitan. So kata terbitan dia jangan ambil fi'il madhi, ya, kata terbitan. Sebab dia dalam kalimah ni fi'il mudhari'. Jadi kena ambil acuan fi'il mudhari'. Ya. So di mana tuan cari acuan fi'il mudhari'? Dia dulu kita dah terangkan, ya. Dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan 1, ya. Kalau kita ingatkan balik penerangan kita dulu, ada tak lagi sini, ya? Sini. Yakzibu ni adalah fi'il mudhari', ya, yang marfu' tu bermakna dia fi'il mudhari' maklum wazan 1, ya, dan kita boleh cari acuan dia, ya. Fi'il mudhari' maklum wazan 1 dia ada 3, tuan-tuan, ya. Dia ada WA ni wazan 1A, ni wazan 1B dan wazan 1C. Dia ada 3 wajah. Jadi yang mana satu, ya? Ain baris atas ke, ain baris bawah ke, ain baris depan. Ya, tengok huruf kedua. Ain tu baris atas ke, baris bawah. Beza dia baris huruf kedua saja. So untuk mengetahui acuan yang mana satu tu, balik kepada kalimah itu. Kita tengok huruf kedua ialah zal. Ya, dan zal dalam kalimah tu baris bawah. Itu cara dia nak mengenal, ya. Zal huruf kedua baris bawah, acuan dia ain baris bawah. Jadi carilah acuan yang ain baris bawah, iaitu yaf'ilu. Itulah acuan dia. Jangan tersilap acuan, ya. Kalau tersilap pilih acuan, dia tak jadi kalimah dia, ya. Yang ni acuan dia. Di antara A, B, C, acuan dia ialah W1B, yaf'ilu. Macam kita nak buat kuih baulu, ya. Kena ambil acuan kuih baulu. Jangan pergi acuan kuih lapis. Tak jadi dia kuih baulu, ya. Kena acuan yang betul. Jadi acuan dia ialah yaf'ilu, ya. Okey. Dan balik ke yang tadi, gunakan yaf'ilu ni. Kalau tuan-tuan nak copy sini pun tak apa, ya. Ni dia boleh copy sini kalau tak nak type, ya. Pergi ke leksi copy, dah copy tu, pergi ke leksi logos dan masukkan step yang seterusnya, iaitu kita letakkan dalam acuan. Inilah acuan kepada untuk membentuk kalimah yaf'ilu, ya. Dengan menggunakan 3 huruf dalam kata dasar ni, masukkan dalam acuan ni, so dia akan mengambil bentuk fa tukar pada kaf, kaf sukun, ain ni tukar pada zal, jadi zal baris bawah, lam baris depan tukar pada ba, jadi akan menjadi ba baris bawah. Jadilah kalimah yakzibu, ya. Sini pun tuan-tuan boleh copy sebenarnya. Kalau nak type pun boleh, kalau tak nak type, copy pun boleh, ya. Itulah kata terbitan dia. Okey, kata label lah. Mana kata terbitan tadi, kita pinjam yang inilah. Label ni kita copy saja nak shortcut, ya. Untuk dia adalah kata terbitan, ya. Jadi apakah makna kata terbitan yakzibu? Dia ada, ya tu adalah fa'il yang memberti dia. Kemudian kaf zal ba tadi apa makna dia? Yang ni, iaitu dusta, ya. Dia mendusta ataupun dia berdusta, ya. Kita gunakan ber lah, baro. Dan ini pun sebenarnya yang elok kita letak berdusta lah, ya. Dia berdusta. Sebab Melayu berdusta ni dalam apa,
kata kerja. Dia berdusta. Jadi masukkan dalam ni, dia berdusta. Ini adalah fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' masa dia apa? Masa ialah sentiasa. Maknanya dia melakukan perbuatan tu berterusan. Masa hidup dia, dia sentiasa berdusta. Masukkan sentiasa. Sim non, ta, ya alif dan sin. Itu sentiasa. Jadi dia sentiasa berdusta. Ya, itu makna yakzibu. Tetapi dalam ayat dia adalah jamak, ya, dia jamak, bukannya bukannya mufrad. Ini dia ni maknanya fa'ilnya seorang. Ya, sedangkan dalam ayat tu jamak. Jadi kena tukarkan yakzibu ni, buat satu step lagi. Jamakkan dia. Iaitu tambah waw nun. Ya, sebab dia jamak. Jadi ada waw nun ni. Masukkan waw nun tu. Kalau tidak, tak jadi dia yakzibuna. So dia ada komponen imbuhan jamak tu yakzibuna. Ya, barulah dia menjadi yakzibuna. Seperti di dalam ayat. Ya, okey, barulah lengkap, selesai. So yakzibuna sudah kita boleh terjemahkan dia, ya. Terjemahkan dia. So ini maknanya kita juga letakkan apa? Terjemahannya, ya. Pembentukan kalimah sini tadi, pembentukan dan terjemahan kalimah. Kita copy ni, tukarkan untuk kanu pun kita buat sekali terjemahan. Ya, pembentukan dan terjemahan kalimah kanu. Mana kalimah dia? Copy. Okey. Dan untuk yakzibu pun kita buat sama, ya. Pembentukan dan terjemahan kalimah yakzibun, copy dan masukkan ke sini. Pembentukan dan terjemahan kalimah yakzibun. Ya, so sekarang ni kita boleh terjemahkan yakzibun, iaitu di sinilah, ya. So kita masukkan dalam ni, dia punya makna dia ialah mereka. Ya, yakzibu tadi, mana yakzibu? Di sini yakzibu ialah dia, sebab dia masih lagi tak ada waw nun. Sekarang ni bila ada waw nun, maknanya mereka. Ya, mereka. Mim ra ya kaf. Okey. Perbuatan dia apa? Sentiasa berdusta. Ada sambung sajalah, copy dia, letakkan ke depan ni, paste dia. Itulah makna yakzibuna, iaitu mereka sentiasa berdusta dan close bracket. Itulah terjemahan kepada 3 kalimat, ya. Apa dia? Bima ialah dengan apa yang, kanu ialah mereka adalah. Dalam terjemahan bila kita gabungkan tiga-tiga nanti, kita akan susun supaya dia menjadi ayat yang baik, ya. Dan di sini ialah mereka sentiasa berdusta. Okey. Okey, so terjemahan ketiga-tiga ni kita akan buat besok, ya, sebab sekarang dah 7:54, ya. Jadi kita buat besok, menghabiskan menterjemahkan 3 kalimah ni dalam bentuk ayat, ya. Ini secara harfiah baru, ya, direct translation. Ya, bila kita membentuk ayat tu, kita kena buat ubah suai ketiga-tiga kalimah tu supaya dia menjadi ayat yang baik, ya. Kalau tidak nanti mereka ada dua kali ni, satu di sini, satu ni, takkan nak guna dua-dua, ya. So itulah kita susun dia elok supaya dia menjadi terjemahan yang baik, ya. So untuk hari ini selesai, kita boleh kita boleh simpan dia, ya. Kita boleh, Prof, nak tanya Prof boleh tak? ya. Prof nak tanya. Macam Okay. kalau kata kana ni, dia dah ada, kita katakan fi'il madi. Bila
belakang na tu dah ada domain bro. Dia punya Domain. na tu. Sebelum dia jadi Alif tu. Memanglah dia kalau kana saja, Hmm. ya, dia pelaku dia tersembunyi lah. Pelakon dia bukan na tu Prof. Bukan. Oh, ya. Kana ni Oh. memadi, jadi dia Hmm. kalau tak ada tambahan apa-apa di belakangnya, Hmm. mana fa'il dia tersembunyi, iaitu Oh. dia seorang lelaki. Macam ni, mana dia, sebab tu kita letak dia tadi, mana dia ni, ya. Inilah dia punya pelaku dia. Oh, Jadilah okey. dia secara tersembunyi. Okey. Tetapi bila dah ada tambah waw alif ziyadah, sekarang waw alif ziyadah jadi pelaku dia. Oh, okey. Sebab tu kita tukarkan kepada mereka. Oh, okey. Faham Prof. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kita besarkan sikit, ya, supaya kita dapat adjust arrow dia tu, kedudukan arrow di sini, yakzibu tambah 2 jadi yakzibuna. Okey, bolehlah, ya. Kita simpan ni dengan print screen dulu. Kemudian kita juga kopikan dia, ya, copy. Sekiranya kita nak guna balik lah, ya. Kalau tidak, besok kita sambung menterjemahkan daripada 3 terjemahan ni, kita akan buat ayat terjemahan dia. So ini kita copy, Ctrl C, pergi ke Word, ya, dan boleh simpan dalam Word ni, muka surat lain pun tak apa. Ya, ini keseluruhan apa yang kita buat tadi, dan savekan dia supaya dia tidak hilang. Ya, sekira kita nak guna lagi ni besok, kita copy di sini, paste dekat Lexilogos. Kalau tak perlu, kita terus saja besok membuat terjemahan 3 kalimat ni. Jadi kita susun balik apa yang kita dah terjemah tadi dalam bentuk ayat yang lebih baik, ya, insyaAllah. Okey, untuk hari ini kita nak hentikan, ya, perkongsian kita di sini dulu. Besok hari Jumaat kita habiskan terjemahan 3 kalimat tu, kemudian kita terjemahkan keseluruhan ayat daripada daripada kalimah, ya, yang pertama fi qulubihim tu terus kepada bima kanu yakzibu. Jadi supaya tuan-tuan dapat konteks, dapat lihat, ya, daripada kita sudah mengenal kalimah-kalimah, kita boleh membina keseluruhan terjemahan, ya, keseluruhan kepada ayat-ayat itu. Itulah tujuan kita mengadakan program ni, sebab kita nak kawan-kawan kita semua boleh melakukan terjemahan Al-Quran itu sendiri, bukannya hanya bergantung kepada terjemahan orang lain, ya. Boleh tengok terjemahan orang lain, tapi kita kena tahu menterjemah dulu. Kalau tidak, apa yang berlaku ialah kita hafal saja terjemahan orang lain. Kadang-kadang terjemahan tu tak tepat, ya. Tetapi sebab kita tak ada kebolehan dan kemahiran menterjemah tu, kita tak dapat nak tahu pun sama ada terjemahan tu tepat ke tidak. Sebab tu ilmu untuk menterjemah ni kena belajar. Kenalkan kalimah, terjemahkan diri. Kalau nak rujuk pada terjemahan, bandingkan saja. Ya, nanti saya akan tunjukkan kadang-kadang terdapat terjemahan tu tidak tepat, bukan salah, ya. Itu sebab penterjemah ni dia ada style dia sendiri, ada kefahaman dia sendiri. Penterjemah di Iraq dengan penterjemah di Indonesia mungkin menterjemahkan yang berbeza, ya, sebab kedudukan mereka berbeza, keadaan mereka berbeza, ya, suasana pembelajaran mereka berbeza, dan kefahaman tu mungkin berbeza. Sebab tu kita tidak boleh hanya bergantung kepada mengikut saja terjemahan. Boleh kita lihat terjemahan, boleh kita lihat banyak terjemahan, ya. Sebab penterjemah ni ramai. Jadi kita boleh tengok semua terjemahan tu dan apakah terjemahan yang paling sesuai untuk penghayatan kita. Itulah sebenarnya sepatutnya, ya, berlaku, ya. Jangan kita hanya menurut tanpa ilmu, tak boleh, ya. Islam, ya, mahu kita membuat sesuatu tu dengan ilmu, bukannya mengikut, ya, tanpa faham apa yang kita ikut tu, ya, insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. تقبل يا كريم.